Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar ya. So berikut adalah unit 5 iaitu topik baru integration dan berikut adalah sub-sub topik yang akan kita sentuh dalam topik ini, the area problem, indefinite integral, integration by substitution dan seterusnya lah ya. Okey, now kita pergi kepada page kita yang pertama iaitu the area problem. So jadi dalam area problem ini mainly integration akan fokus terhadap area problem, lepas tu later on the volume dan sebagainya lah ya. So yang ini please have a look. Okay, dan juga di sini ini juga please have a look this page yang menerangkan berkenaan dengan area problem. So kita akan pergi kepada the indefinite integral dekat sini dan kita mulai dengan apa yang disebut antiderivative ya, antiderivative, dan kita diberikan satu definition dan satu teorem yang sila baca yang ini. Cuma saya nak terangkan mengenai antiderivative itu ya. So sebelum ini kita telah pun belajar mengenai differentiation. Misalnya jika kita diberi, let's say kita diberi y sama dengan x kuasa 2 macam tu ya. So kalau kita differentiatekan dia, kita dapat apa? Kita akan memperolehi 2x, betul? Now jika kita patah balik ke sana, so the antiderivative bagi 2x adalah x kuasa 2. So kalau kita tulis kat sini, so nampak yang ini? So inilah yang kita sebut sebagai integration. Clear? So kita patah balik. So basically kita ada, we are going to differentiate the function. Kita dapat function yang baru. Kalau kita integrate balik, kalau kita buat antiderivative, kita akan perolehi function yang asal itu semula. Boleh ya? So kamu boleh lihat dekat sini ya, boleh lihat page seterusnya, beberapa contoh dan penerangan untuk lebih faham. Kita pergi kepada subtopik pada page yang seterusnya iaitu the indefinite integral. Apa itu indefinite integral? Indefinite integral dia kalau kita ada integration macam ini, dia tidak ada boundaries. Ini dia tidak ada boundary. Maksud dia tidak ada upper limit dan juga tidak ada lower limit. Dekat sini tak ada upper limit, tak ada lower limit. Boleh? Dan jangan lupa apabila kita membincangkan mengenai indefinite integral yang tidak ada boundaries dan sebagainya, dia ada constant, iaitu ini c. C itu adalah constant. Boleh? So itu adalah basically mengenai ini. Baik, seterusnya kita akan lihat pula beberapa formula bagi integration seperti yang ditunjukkan dalam page yang berikut. Baik, di sebelah kiri kita adalah berkenaan dengan differentiation. Di sebelah kanan pula adalah integration. Nampak? So jadi contoh, kalau kita ada ddx kan x, kita dapat 1. Kalau kita integrate 1, kita dapat x. Boleh? So yang ini pun sama. Nombor 2 ini adalah macam mana kita nak differentiate function yang macam ni, dan cara dia adalah seperti berikut.
Dan kalau kita nak integrate, kita akan buat menggunakan kaedah berikut. Yang ni okey ya. So contohnya kalau kita ada, misalnya ya, kalau kita ada let's say ini, katakan kita ada nak integrate apa, katakan nak integrate x kuasa 2 katakan dx contoh. Jadi kita akan dapat apa dekat sini? Kita akan dapat yang kuasa ni akan tambah 1 kan. So dia akan jadi x kuasa 3 per, yang kuasa 3 tu akan turun ke bawah. Nampak? Dan jangan lupa tambahkan dengan C. Clear? So sama jugalah dengan yang lain-lain tu. So kita integrate cos dapat sin, integrate sin dapat negative cos, integrate secant squared dapat tangent, dan seterusnya. Baik, saya nak perincikan sedikit mengenai bahagian ini ya, bahagian ini. Jadi ini adalah umum. Umum tu bermaksud bukanlah yang trigo tu, tetapi function yang diberi tu macam ni, cos x sahaja. Okey, so kalau dia yang sebenarnya kita boleh tulis dia in detail, dia macam ni. Kamu tengok betul-betul ya. Kalau kita nak integratekan cos x itu, kita dapat sin, betul? Jadi kita akan buat macam ni lah. Sin x over, sebenarnya sebelah bawah ni dia ada penulisan macam ni, iaitu ddx kan. ddx kan apa? Yang x tu sendiri. Lepas tu kita plus c lah, macam tu kan. Cumanya dekat bawah ni, oleh sebab kita ddx kan x, kita dapat 1, maka kita dapat sin x per 1. Sebab itulah kita dapat as a whole, kita dapat sin x plus c. So kamu nampak tak? So yang lain pun sama sebenarnya. Yang lain pun sama juga. So kalau kita bagi contoh kat sini, contoh lain katakan, saya buat macam ni. Contoh lain katakan kita ada nak integration of cos 2x. Macam mana kita buat? Integration cos 2x dx. Macam mana kita buat? So kita nak integrate cos, kita dapat sin, betul tak? So mula-mula kita buat sin 2x lah. Itu kita follow. Tapi dekat bawah tu jangan lupa dia ada ddx 2x. Macam tu. Nampak? Sebab itulah akhirnya kita akan dapat jawapan berapa. Yang sebelah bawah ini kita dapat 2, betul? Yang atas ni memang sin 2x lah. Sebab itulah akhirnya kita akan dapat jawapan sebagai sin 2x per 2 tambah c. Semua clear? So itu adalah cara dia. Is in a more detailed ways lah. So sama jugalah kalau kita nak lihat kita nak lihat tangent ke apa ke, sebelah bawah tu semua ada ddx dia. Boleh nak? So contohnya kalau kita lihat, let's say kita nak tengok secant squared katakan, yang ni ya, secant squared x dx, kita dapat tangent, betul tak? Kalau saya ubah sikit, misalnya ubah sikit, katakan kita nak ambil secant squared 2x. So kalau kita ada secant squared 2x dx, kita dapat apa? Secant squared, kita dapat tangent, betul? So kita dapat tangent 2x. Tapi jangan lupa 2x tu kita kena ddx kan dia. Macam ni. Nampak? Dan kita tahu dekat bawah ni ddx kan 2x dapat 2. Maka jawapan akhir kita adalah, so korang dah boleh jangka kan, jawapan dia adalah tangent 2x over 2 plus c. Get it? Boleh? So itu adalah cara dia. So take note ya.
Ini adalah rumus yang secara umum sahaja. So saya perincikan sedikit supaya kita senang nak buat pengiraan kemudian. Okey, ini adalah satu formula yang page yang pertama. Dia ada sambung dia kat bawah ni. Tu dia. Dia macam biasalah. Sebelah kiri ini adalah differentiation formula. Yang sebelah kanan ini adalah integration dia. Nampak? So cara dia semua sama. Ya, cara dia semua sama. Contoh, kalau kita lihat eksponen ini kan, kebetulan eksponen ini kuasa dia adalah X. Memang kita akan dapat eksponen X juga. Tetapi, kalau kita nak lihat perincian dia, dia macam mana? Dia macam yang saya sebut tadi lah. Dia akan dapat macam mana? Eksponen X dia macam ni ya. So sebab itulah akhirnya kita akan dapat eksponen X plus C. So kamu nampak? So itu adalah cara yang kita buat. So sama jugalah kalau kamu perincikan dekat sini, dia akan memberikan hasil yang sama. Contoh, kalau kita bagi contoh so contoh yang inilah ya. Yang nombor 10 ni, sebab bentuk ni nampak macam lain sikit kan. So kalau kita ada, let's say, mana tempat nak buat, katakan kita buat kat sini, contoh yang ni kalau kita ada integration of 3 2x dx, macam mana kita buat? Kalau by using formula ini, kita akan follow formula ni ya. So kalau kamu tengok betul-betul formula ini, kita akan dapati cara dia adalah 3 2x, lepas tu diikuti dengan apa? Ln b. Nampak tak sini? Ln b. Ln b tu apa? Ln b tu adalah nombor dia kan, bukan variable ya, nombor dia. Maka ini adalah ln 3. Apa lagi yang kena buat? Ada tak ddx kat situ? Ada satu lagi ddx kat situ, iaitu dx 2x tu. So kamu nampak? So sebab itulah hasil akhir kita dekat sini akan menjadi 3 kuasa 2x, iaitu 9x ya. 9x. Dekat bawah tu apa? 2 ln 3, betul tak? 2 ln 3 tambah C. Boleh nak? So itu adalah cara dia. Cara macam ni nak buat. Baik, saya nak kamu fokus dekat sini pula. Saya buat star dekat sini, iaitu integration of 1 over x. So bila kita nak buat integration of 1 over x, kita definitely akan dapat ln x, betul? Okey, yang ini cara dia masih lagi macam ni. Dia masih ada ddx dia. Cuma saya nak ambil perhatian, kita akan dapat ln ya. Kalau 1 over something ni adalah x tau. Baru kita dapat ln x. Tetapi yang x ini mesti kuasanya adalah linear. Linear maksud dia kuasa 1. Kalau dia 1 per x kuasa 2, kita tak dapat ln ya. Jangan buat ln. Yang ada penggunaan ln ni sahaja kalau dia ada 1 per something, yang something tu x tu mesti kuasa 1, baru kita boleh buat, baru ada ln. Kalau dia bukan kuasa 1, kena guna cara lain. Boleh? Okay, good. So itu adalah penjelasan mengenai formula. Semua ada 14 14. Dan kalau kamu lihat dekat sini kan, ini kena tengok pattern lah ya. Yang nombor 12 ni kan, dia dah start tangent inverse kan. Pattern dia macam mana dapat tangent inverse. Pattern dia ini pula adalah sin inverse. Ini adalah secant inverse. So macam tu. Ini kena take note. Okey, kita ada beberapa example seterusnya dekat sini. Kamu boleh lihat macam mana kita nak dapatkan jawapan dia. Kamu lihat dekat sini. Ini clear kot? Boleh X kuasa 2. Kuasa ni akan tambah 1. Dia jadi 3. Dan 3 tu letak dekat bawah. Ni sama macam contoh yang saya terangkan tadi lah. So yang ini dia similar to the first example.
Yang ini, nampak tak? Dia 1 per something kan? 1 per X kuasa 5. So, kalau 1 per X kuasa 5, X tu kuasa dia adalah 5. Maka tak boleh guna ln. Kalau dia bukan kuasa 5, katakan dia kuasa 1, fine. Contohnya 1 per 2X. Boleh. 1 per 2X, boleh kita pakai ln. Jadi saya tunjuk. Ya. Ini kena guna cara biasa. Kena naikkan di ke atas macam ni. Lepas tu kena tambah 1 and follow. Kamu ikutlah sampai kita dapat jawapan. Yang ini pun sama. Okey, berbalik semula kepada ln tadi tu. Kamu tengok ya, kalau saya buat, katalah ya, kita nak dapatkan contoh ini. Contoh, example, kita nak integrate 1 per 2x dx. Nampak tak X tu kuasa dia 1. Boleh tak kita pakai ln? Of course kita boleh pakai ln. Sebenarnya dekat sini kita ada dua cara. Ya, ada dua cara. So, maksud saya, cara yang pertama, kita boleh guna straight away ln macam ni. Pertama ya, sebab macam ni. Kita boleh buat, kita keluarkan 1 per 2. Kita dapat 1 per x dx. Dan kita tahu by using the formula tu, integration of 1 per x adalah ln x. Dan straight away kita terus dapat jawapan sebagai 1 per 2 ln x tambah c. Faham? Okey, ada juga pelajar yang mungkin melihat dalam perspektif yang lain. Dia akan ikut macam ni. Tengok ya. Dia akan guna ln 2x. Dia macam ni, ln 2x. Lepas tu dia akan ddx kan 2x tu. Kamu nampak? So, sampai sini dia akan menggunakan ln properties. Ln properties ni dia nak pecahkan ini. Ini kan hasil darab 2 darab x kan? Dia buat macam ni. Ln 2 tambah ln x katakan. So, ini bawah ni dia dapat 2. Boleh ya? So, dia akan tambah, katalah dia tambah constant, tambah a katakan. Contohlah ya, tambah a. So, now dia boleh tulis macam ni. Ln 2 per 2 right? Ln 2 per 2 tu adalah suatu nombor, betul tak? Suatu nombor, katalah nombor tu adalah b katakan. So, kita boleh tulis sebagai b tambah ln x per 2 tambah a. Nampak? So, saya dekat sini kita dah nampak ada dua constant dekat sini. Kita boleh letakkan dia, katalah C tu adalah A tambah B. Jadi, bukankah kita akan dapat jawapan yang sama seperti di atas? Sama kan? So, kita akan dapat jawapan dia sebagai 1 per 2 ln x. So, kita dapat macam ni lah. Ln x per 2 tambah C. Sama tak dengan atas? Sama kan? So, it depends pada kamu nak guna cara yang mana satu. Asalkan kita ikut protokol yang betul lah. Ya, so itu adalah cara dia macam mana kita nak buat. Okay guys, so yang lain kamu boleh tengok. Lepas tu kita pergi kepada beberapa properties of indefinite integral. Properties dia dekat sini dia bagi 3 so yang pertama tu, apa keyword dia kita nak buat sini? Keyword dia pertama adalah pendaraban ya. Dia ada constant factor. Kita buat sini constant. Ada nombor kat sini. Sini. Nombor dia ya. Nombor dia ini constant. Lepas tu yang kedua tu adalah the sum. Sum hasil tambah, dan yang kedua adalah hasil tolak, difference. Difference. So ini adalah dia punya itu. Dan untuk ringkas dia, integration tu mungkin kita senang melihat dalam bentuk yang ini. Okay, please have a look this page. Rasanya ini semua sama. Umum dia macam ni lah ya. Kalau dia adalah hasil tambah ataupun hasil tolak, maknanya integration ini kita boleh buat secara berasingan. Nampak tak? Okay, hasil tambah dan hasil tolak saja tau. Hasil darab dan hasil bagi tak boleh. Maksud dia kalau kamu ada macam ni, fx darab gx macam ni, kita tak boleh pecahkan dia macam ni.
Okey, ini tak boleh. Hanya operasi penambahan dan penolakan sahaja yang boleh pecahkan kepada setiap satunya, ya. Pendaraban dan juga pembahagian tak boleh. Okey. Now kita pergi kepada example 2 dekat bawah ni. Ini mudah sahaja kalau kita nak cuba. Satu melibatkan tangent pula, trigo. Satu lagi adalah melibatkan operasi penambahan. So kita tahu kalau dia melibatkan operasi penambahan, kita boleh integrate x tambah integrate x kuasa 2. Boleh? So ini mudah saja untuk this part. We are going to get apa kat sini? Kita dapat 4 sin x tambah c. Itu je lah. Mudah saja. Sementara dekat sini kita akan buat dia satu persatu. So x dx tambah x kuasa 2 dx. Jadi kita akan peroleh kat sini apa? X kuasa 2 per 2 tambah x kuasa 3 per 3 tambah c. Boleh nak? So ini mudah saja. Ada lagi rasanya. Oh yeah. Kat sini example 3. Ini sama macam tadi lah sebenarnya, ya. Sama macam tadi. Kita dapat apa kat sini? Kita dapat, ini mudah je. Kita dapat 3x kuasa 7 Okey, itu dia jawapannya untuk example 3. Kita sambung ke example 4. Example 4 macam mana? Ini kita akan buat macam mana ni? Yang ni cos x, lepas tu ada over sin squared x. So dekat sini kita akan pecahkan. Ini kena pandai-pandai sikit lah, ya. So kadang-kadang integration ni dia bagi dalam bentuk yang macam ni, ya. So kena pecahkan kepada dua bahagian. Baik. Kat sini contohnya A kat sini, kita instead of the function given as cos x over sin squared x, so kita akan pecahkan dia menjadi bentuk yang setara tetapi kena buat macam ni. 1 per sin x darab okey guys, nampak tak kat sini? Benda yang sama sebenarnya. Ini benda yang sama. Okey, kita pecahkan macam ni sebab apa? Sebab cuba kamu tengok, kalau kita buat macam ni, apa yang kita dapat dekat sini? Kita akan memperoleh 1 per sin apa? 1 per sin ini adalah cosecant, betul tak? Kita belum integrate lagi, ya. Kita belum nak integrate lagi. Kita masih proses dekat dalam ni lagi. Kita akan memperolehi, ini adalah cosecant, ya. Ini adalah cosecant x darab sin per cos adalah tangent, cos per sin adalah 1 per tangent adalah cotangent, betul tak? Cotangent x. Okey, dx. Okey, cuba tengok formula. Kalau integration of this part, kita dapat apa? Kalau kamu cek formula, kamu akan dapati formula tu akan memberikan jawapan. Ini adalah negatif cosecant x. Alright? Tambah c lah kat sini. Boleh? So itu adalah cara dia. Yang nombor yang A lah, ya. Yang A. Okey, kita pergi pada B pula. Macam mana kita nak buat dekat sini? Yang B ni. Okey, untuk B ni kita akan buat sedikit kena bahagikan. Kena bahagikan setiap yang atas ni dengan T kuasa 4. See what happen. Jadi kita akan bahagikan dia. Yang mana B? Okey, itu B, Ni B. Kita akan bahagikan dia macam ni lah. Kalau nak mudah, ya, kita buat macam ni. T kuasa 2 bahagi T kuasa 4 tolak 4. dt lah. dt. Simplifikan dia. Maka kita akan dapat apa kat sini? Kita akan dapat 1 per T kuasa 2. Betul tak? Tolak 2 dt. Boleh? So dekat sini dah jadi mudah dah. Cuma hati-hati dekat sini, kita tak boleh guna ln kan? Sebab T ni kuasanya 2. Kalau dia kuasa 1, tak ada masalah. Dia jadi ln T.
So dekat sini kena ubah sikit biar nampak elok sikit. Maknanya kita buat macam ni lah. Kita buat T kuasa negatif 2 macam tu. So dari sini kamu akan dapat jawapan sebagai negatif 1/T tolak 2T tambah C. Boleh? Okey, itu adalah B Okey, untuk C pula, okey, kita salin balik C tu sekejap. C tu mana dia? Okey, ni C tu adalah asal dia lah ini dx. So macam ni. Macam mana kita nak buat ini? So mungkin ada beberapa cara lain, tetapi dalam hal ini salah satu caranya adalah we are going to apply. Saya buat sini, apply the long division. Masih ingat lagi long division? Long division. Dia akan jadi sangat-sangat mudah. Okey, saya bagi tunjukkan sikit macam mana kita nak buat long division. Okey, katalah untuk long division ini, contoh kalau kita ada 7 bahagi 2. Contohnya kita ada 7 bahagi 2. Ini kita belajar masa sekolah. Bila ni? Sekolah rendah ke sekolah menengah? Kan? So kita buat pembahagian panjang, betul tak? 7 bahagi 2. So kita pun buat macam ni. Kan? Ni 7 bahagi 2. Nampak? Yang denominator tu akan berada dekat luar. Numerator tu akan berada dekat dalam. Jadi bila kita nak selesaikan ni, kan kita buat macam biasa, betul tak? 2 kali 3 dapat 6. So dapat 1. Nampak? So jadi kita akan buat apa? Kita akan pusing macam ni. Sebab tu kita dapat 3 1/2. Nampak tak? Ataupun kita boleh tulis sebagai 3 tambah 1/2. Boleh? Itu adalah analogi dia. Now kita bukanlah dapat 7/2. Kita ada function sekarang ni. Kita ada yang atas ni adalah x kuasa 2, yang bawah ni adalah x kuasa 2 tambah 1. Macam mana kita buat? Cara dia sama macam ini. Baik, saya tunjukkan. Sebelah luar tu adalah x kuasa 2 x kuasa 2 tambah 1. Dalam tu adalah x kuasa 2. Apa kita buat? Kita akan buat macam mana? Ini darab 1. 2 tambah 1. Lepas tu kita dapat berapa sini? Negatif 1 kan? Maka kita pun pusing dia. Kita dapat apa sekarang? Kita dapat 1 tolak 1/x kuasa 2 tambah 1. Kamu nampak sekarang macam mana kita gunakan long division? So now kita dah pecahkan yang asal ini menjadi ini. Bila kita buat, kita substitute back, jadi kita akan dapat macam ni. Jadi kalau kamu perhatikan dekat sini, operasi dia adalah operasi penolakan. Kamu nampak tak yang ni? 1/x kuasa 2 tambah 1. Kalau kamu tengok formula integration, ini adalah merujuk kepada tangent inverse. Okey? So oleh sebab itu, jawapan akhir kita ini adalah integrate 1 dapat x So x tambah tolak tangent inverse x tambah c. Boleh? So itu adalah cara macam mana kita nak menggunakan long division bagi c. Okey kita teruskan ke page yang seterusnya. Ini tak ada apa-apa lah Ini cuma menyatakan, please have a look kat sini. Ini cuma menyatakan sum of the variation when the constant is changed. Constant tu berubah, jadi ini adalah variasi dia. Okey, saya tak nak ulasnya ini. Kita pergi kepada
page yang seterusnya iaitu integration by substitution, penggantian ya. Penggantian. So jadi kamu boleh lihat, dan saya rasa kamu pun dah ada sedikit pengalaman macam mana apa yang dikatakan dengan integration by substitution ini. So secara umum dia ya, kita akan buat macam ni lah ya. Ini secara umum ya. Kita akan tukar, kita akan change variable x, katakan x ya, change x to katakan u, katakan ya, substitution. Lepas tu step seterusnya, kalau perlu kita akan change back u to x. So ini adalah antara prosedur, bukannya semestinya macam tu ya, tetapi normally kita buat macam tu untuk yang indefinite lah. So kalau dia definite integral, tak perlu change back u to x pun tak apa ya. Cuma dia punya limit dia, upper limit and lower limit kena tukar, itu je. Kalau upper limit and lower limit tu kita nak kekalkan dengan yang asal, maka kita kena change back u to x juga. So macam itulah ya. So ini adalah basic apa yang perlu kita buat. Baik, kita boleh tengok contoh ya. Contoh kat sini, macam mana kita nak buat yang ini. Right, yang ini. Okay, macam mana kita nak evaluate, kita nak dapatkan ya, nak selesaikan ini. X squared tambah 1 kuasa 50 darab 2x dx dengan menggunakan penggantian. Oh ya, saya tiba-tiba teringat. Careful yang ini ya, sebab ada pelajar dia buat macam ni. So saya buat notation kat sini, careful ya. Careful betul-betul yang ini, sebab cara ini adalah salah. Ada pelajar yang saya perasan dia menggunakan yang ini. So mungkin dah terlalu banyak yang dia baca, mungkin dia pun tersilap, dia tak boleh nak distinguish between the formula. Pelajar buat macam ni. Bila dia nampak kuasa macam ni kan, so yang saya tak kata yang kejap ya, 2x. No. Yang ini, katakanlah ya, okey, tak apa. Just forget it lah. Kalau jumpa nanti saya akan bagi tahu. Okey, tak apa. Kita buat macam ni dulu. Kita nak buat penggantian ya. So kita akan ambil yang ini ya. Kita akan ambil ini sebagai u, katakan u. Jadi kita dapat apa kat sini? Kita dapat u sama dengan x kuasa 2 tambah 1. Betul? So yang ini, jadi normally apa yang kita buat, kita akan buat du dx lah. Lepas kita buat penggantian macam ni, kita nak replacekan dia, biasanya kita akan buat du over dx. Kita akan differentiatekan dia. So now kita ada du over dx. Apa kita dapat? Kita dapat 2x sahaja. Betul? Kita susun semula. Du ni kita kekalkan sebelah kiri. Cuma yang ini kita akan dapat 2x du. Nampak? 2x du pula. 2x dx. Sebab apa kita nak buat macam ni? Sebab bila kita susun jadi macam ni, saya dah boleh replacekan this part. Nampak tak ini? Menjadi du. Clear? So part yang pertama ini adalah u kuasa 50 lah ya. Yang part yang kedua ni akan automatic dapat daripada sini. Jadinya kita dah dapat apa sekarang? Dah dapat bentuk yang mudah, betul tak? Kita dah dapat integration of u kuasa 50 du. Jadi dekat sini kita dah boleh integrate seperti biasa. Integrate kan lah. Kita dapat apa dekat sini? Kita dapat u kuasa 51 over 51. Nampak? Plus c lah ya. Plus c. So dekat sini jangan biarkan u tu macam tu je. Kita ganti balik. Ya, change to x. Apa tu u? Tengok balik. U kita adalah x kuasa 2 tambah 1. Betul? Gantikan ini ke dalam situ. Itu sahaja. Maka jawapan akhir kita gonna be
Boleh? So itu adalah cara dia ya. Okey, itu adalah cara dia, dan kita pergi kepada seterusnya dekat sini. Okey, dekat sini ada diterangkan lah ya beberapa guideline yang kamu boleh tengok yang ini. Ni kamu tengoklah dulu ya. Tengok beberapa step. Dia sama dia dengan apa yang saya sebut tadi tu ya. Ini adalah substitution method ya. U substitution ini. U substitution. Okey, kita ada contoh lain rasanya. Yang kat bawah. Okey, yang ini ya. Cos 5x. Baik. Bila kita jumpa soalan macam ni, kamu semua akan dapati sebenarnya ada dua cara macam mana kita nak selesaikan dia. Satu cara by using the substitution method. Satu lagi adalah cara biasa. Dan cara biasa tu lebih laju lagi sebenarnya. Okey, tak apa. Saya tunjukkan cara substitution dulu. Jadi kita akan buat andaian, akan let yang 5x ni sebagai u lah ya. So kita ada dekat sini, kita ada ini, saya buat nombor 1 ya. Nombor 1 ni katakan substitution method. So jadi kita ada u sama dengan 5x. So tadi saya pesan apa? Kita akan differentiatekan apa yang kita buat ini kan. Ini kan kita dah buat penggantian ya, u sama 5x. Kita akan buat du over dx. Terus buat. So we are going to get du over dx. Kita dapat apa? Dapat 5 saja, betul? Dapat 5. Jadi kita susun semula, susun elok-elok. Kita biarkan kita darab silang semua dan sebagainya. Kamu akan dapati dx kita ni adalah boleh ditulis sebagai du per 5. Nampak? So maknanya ini akan jadi du per 5. Yang ini akan jadi u. Boleh? So as a whole, kita akan dapati our integration gonna be apa? Akan menjadi cos u kan? Akan jadi cos u dan du per 5. Boleh? So yang 5 ni kita humban dia keluar, letakkan dulu keluar. So kita dapati ini adalah 1 per 5 cos u du. Jadi dekat sini kita dapat 1 per 5 integrate cos, kita dapat sin u, jangan lupa plus c, dan kita ganti semula u ni jadi x. Apa tu u? Kita dah declare awal-awal tadi, u tu adalah 5x, ganti semula. Akhirnya jawapan kita adalah 1 per 5 sin 5x plus c. Nampak tak? So itu adalah jawapan kita lah. Baik, ada cara pantas kalau kita tak nak guna substitution method. Kita katakan dia normal way lah ya. Saya buat sini sebagai normal way. Macam mana kita nak buat? So now we are given ini kan, cos 5x dx. Jadi cara dia adalah integrate cos, kita dapat apa? Sin, betul? So ini kita dapat sin 5x. Jangan lupa kita akan ddx kan 5x tersebut. Macam ni. Boleh? Maka kita akan dapati hasil dia adalah sin 5x over 5 plus c. Adakah sama jawapan? Ya, sama jawapan dia. Boleh nak? So itu adalah cara dia. Baik, sama juga sekarang ni kalau kita look at our next example yang ini. Yang ini. Okay. So cumanya yang ini, okay, ini hati-hati sikit ya. Ini masih lagi kita ada dua cara, iaitu normal way dan juga substitution method. Dua-dua cara boleh sebenarnya, cumanya kena hati-hati. Dalam bentuk ini we need to change the structure. So dekat sini kan saya buat sedikit notation. Note dekat sini,
change the we can use what? We can use yang ini. Cuba kamu tengok dalam the list of formula for integration. So kamu nampak tak? So jadi kamu perasan yang kuasa 2 ni, U ni ada satu saja. Padahal dekat sini 1 tambah 3x kuasa 2, yang kuasa 2 tu connect pada mana? Connect pada x saja kan? 3 tak ada kan? So macam mana kita nak ensure this part ini, bahagian ini adalah entirely adalah kuasa 2? So kena ubah suai, iaitu kena tukarkan sikit. Okey, dia menjadi ini. Ini dia menjadi macam mana? Dia akan menjadi macam ni. So, kamu setuju tak macam ni? Nampak? Dia sama je sebenarnya. Bentuk ini dengan ini sama. Sama je. Ya? Kalau kita kembangkan dengan ini, kita dapat balik yang ini. Sama je. Kita kena buat dalam bentuk ini supaya kita nak synchronise-kan. Nak tallykan dengan rumus integration yang ada. So, rumus integration yang paling berkaitan dengan ini adalah tangent inverse. Tetapi tangent inverse itu, this part adalah U kuasa 2. Sementara kita punya ni 3x kuasa 2. 3 tu kacau. Jadi kita ubah suai sikit menjadi bentuk macam ni dan should be okay. Instead, kalau kita nak menggunakan normal way, inilah cara dia. Sebab kalau kita nak buat normal way, straight away kita dah boleh dapat jawapan. Dari sini, kita dah boleh dapat jawapan tau. Kat sini. Iaitu, kita dapat apa? Kalau guna rumus tadi tu, kamu tengok balik rumus, the list of formula for integration, jawapan kita akan jadi macam ni. Tangent inverse okey, pendek aja. Itu normal way. Confirm. Ya? Yang ini. Tapi macam mana kalau kita dalam soalan itu dia kata by using the substitution method evaluate the following integral. So nak tak nak, kalau itu soalan dia, maka kita kenalah guna kaedah penggantian, betul? Kita tak bolehlah guna shortcut macam ni. Jadi kita nak terangkan sekarang macam mana kita nak buat. Okey, dari sini kita akan menggunakan ini ya. Kita akan menggunakan integration yang baru kita ni untuk melakukan penggantian. So from here saya akan ambil set 3x ini sebagai U. Jadi kita dapat macam ni ya. Kita tulis sini substitution method. Boleh? So kita ada kita buat balik lah ya. Tak payahlah. Kita U sama dengan apa tadi? Macam ni. Maka seperti biasa du dx terus buat, kita dapat set 3 sahaja. Okey, kita ubah suai sikit. Kita nak dapatkan dx. Okey, dx kita akan dapati dx tu adalah du 3. Nampak? Okey. So jadi kita dah ada semua sekali kat sini. Dia dah jadi senang. Kita akan dapati hasil kita. Tengok kita dapat apa kat sini. 1 du per 3. So kita dah dapat 1. Dapat macam ni lah ya. Integration. Lepas tu darabkan dengan macam tu. Okey. So yang set 3 tu kita letak dekat luar. Kita dapat
1/3 kat luar. Kita akan integratekan ni lah. Macam biasa, dekat sini kita akan dapati plus C. So kita ganti semula U ni biar dia dalam variable X balik. Jadi kita akan dapat jawapan macam ni. Plus C. Okay guys, so nampak ya, dia sama sahaja jawapan dia. So nampak tak kat sini, ini dengan sini sama kan? Saya kecilkan sikit ya. So do you see, the answer is similar, sama je. So it depends pada soalan. Kalau soalan tu is an open question, kamu boleh guna kaedah yang normal lah, normal way how to do it. Kalau soalan tu requirement dia adalah substitution, maka jangan guna cara ini. Ya, kena guna kaedah substitution juga. Boleh nah? Okay, now kita pergi kepada example yang lain. Tengok sini. 1/x tambah secant squared pi x. So yang ini. So oleh sebab soalan ini kamu lihat ya, dia ada operasi, dia ada dua function tapi operasi dia adalah penambahan. Jadi maknanya kita boleh integrate separately. So maknanya kita boleh integrate separately. Boleh? So kita buat satu lah nah. Satu. So kita tahu dah, dekat sini kita dah tahu dah, ini adalah integration of 1/x adalah ln x. Confirm. Ya, ini confirm. So yang ini yang kita tak tahu sebenarnya. Ya, kalau kita nak buat jawapan, contohlah ya, jawapan kita kat sini sama dengan apa? So 1/x tu memang confirm ln x lah. Kita buat dulu. Ln x, betul? Lepas tu tambah kita tak tahu. Tambah berapa kan? Yang the second part yang kita nak cari ni. So macam mana kita nak buat? So kita ada dua cara juga, normal way ataupun substitution. So kita cuba dulu substitution. Kalau kita guna substitution method, macam ni ya, substitution method, apakah yang kita dapat? Kita akan dapati U dia apa? Ini kita akan ambil U ya. Ini adalah U dia. Maka U dia adalah pi x. Terus buat du dx ya. Du dx. Kita akan dapati dia adalah pi. Susun semula dx kita adalah du per pi. Kenapa saya buat macam ni? Sebab saya nak sesuaikan dengan, nak substitutekan ke dalam ni nanti. Jadi dengan oleh itu dekat sini kita asal dia kita nak buat ini, betul tak? Secant squared pi x dx kan? Jadi kita akan replacekan everything. Kalau kamu tengok this part dx kita dah replacekan jadi du per pi. Lepas tu yang pi x ni adalah u. Kamu nampak? So jadi dekat sini kita dah boleh buat, dah boleh dapat jawapan dah. Integration of secant squared adalah, tengok list of integration punya formula, kita akan dapat dia tangent. So jangan biarkan u, c belum lagi, c kita buat last kali nanti. Kita ganti semula. U tu apa? U tu adalah pi x.
Macam tu. So jadi kita dah dapat dah. Okey. So maknanya dekat sini kita dah boleh lengkapkan sini. Ini adalah 1 per pi tangent pi x. Okey. Dah dapat jawapan. Boleh nah? So itu adalah cara macam mana kalau kita menggunakan substitution method. Baik, kalau kita nak mendapatkan normal way, katakan kat sini normal way for apa? Untuk inilah, untuk secant squared pi x dx. Macam mana kita nak buat? Ini. So jadi kita akan dapati cara dia adalah kita ada secant squared pi x dx. Jadi secant squared kita akan dapati dia adalah tangent. So dekat sini ini adalah tangent. Okey. Tangent pi x. Tapi jangan lupa kita kena ddx kan dia. Macam tu. Boleh? So bila kita dapat macam tu, kita akan dapati ini adalah hasil dia. Pi. Boleh? So kita dah dapat jawapan dia untuk integration tu. So kalau kita lihat dekat sini, bukankah benda ni sama? Sama kan? So now terpulang kepada kita nak guna cara yang mana satu, normal way or substitution method. It is up to you, and yang paling penting tengok soalan. Soalan tu nak yang macam mana. Get it? Okay, good. Now kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Yang ini kita ini kena guna substitution lah ya. So sekarang ni kita nak pakai apa sekarang? Kita akan pakai, let's say kita pakai u sama dengan sin theta. Ya. So kita akan guna substitution method dekat sini. Katakan kita ada u sama dengan sin x. Terus buat cos x dan sesuaikan dengan soalan. So kalau kamu susun elok-elok, du ini dx. Nampak tak? Dekat sini kita dah boleh replacekan dia dengan du. Clear? Nampak tak? So sekarang ni bila kita teruskan soalan ini, kita akan dapati integration dia dah jadi lebih mudah, cuma dalam sebutan u lah ya. U kuasa 2 du. Nampak tak? Dan kita buat integration seperti biasa. Gantikan semula u tu dengan x. Job done. So kamu nampak? So itu adalah cara dia macam mana kita nak buat. Okay, we go to another example here. Untuk ini pula macam mana nak buat? Kita buat u. Kita nak buat u tu jadi ni ya. Ambil ini sebagai kita punya u. So u kita akan menjadi square root of x. Terus buat du over dx tu apa? Ni kamu buat elok ya. Susun semula. Du jadi 1 per 2 x dx 2 du 1 per x dx sama dengan 2 u du. Ok, 1 per set x dx sama dengan 2 du. Nampak? So maknanya nanti kita akan replacekan yang ini
dengan 2 du. Boleh? So macam tu lah. So overall kita akan dapati hasil kita akan menjadi lebih mudah, iaitu kita akan perolehi integration of 2 EU du. Nampak so dekat sini kita akan dapati hasil dia adalah 2 eksponen U plus C. Jangan lupa ganti semula 2 eksponen plus C. Okey, itu adalah jawapan dia. Boleh tak? Contoh lain, kita lihat contoh lain. Ini macam mana nak buat ini? Apakah U yang sesuai? So kita akan ambil U tu sebelah dalam tu. Ini adalah kita punya U. Boleh? So sekarang ni kita boleh buat U adalah 3 tolak 5T kuasa 5 du dx T kuasa 4. Sesuaikan dengan bentuk dia. Kita akan pilih T kuasa 4 ya. Ada T kuasa 4 situ ya. So kita ada T kuasa 4 dt negatif 1/25 du. Kamu nampak tak kat sini? Ni dengan ni. Ini kita gabungkan, dia akan jadi negatif 1/25 du. Nampak? So bila kita susun semula, kita akan dapati penulisan kita akan jadi macam ni lah ya. Macam ni ya. Dapat negatif negatif 1/25. Lepas tu U kuasa 1/3 ya. Saya pakai U 1/3 yang ni. Square root of ni 3 kat luar ni kan, dia kuasa 1/3 ya. Macam ni. Lepas tu du lah, du kat situ. So saya letak dia kat luar sekejap. Ini letak dia negatif 1/25 tak kat luar. Kita akan integratekan yang ini sahaja, di mana akhirnya kita akan dapat apa kat sini? Macam mana? Ni macam ni 5. Ini macam mana? U tambah 1 1/3 plus 1 4/3 kan, bahagi 4/3 kat bawah ni plus C. Macam tu. Dan akhirnya kita akan dapati ini adalah negatif 3/100 U 3 plus C. Akhirnya itu dia. Boleh tak? So ini adalah jawapan akhir kita untuk soalan ini. Okay, so next question, example 10. Macam ni kita nak buat. Apakah U yang sesuai? U yang sesuai, kita akan mengambil U sama dengan eksponen X sama juga. Jadi kita akan buat apa ni, susun balik. Ini sama dengan du. Okey ya, nampak tak? So jadi this part ini
akan jadi du. Nampak? Yang ini akan jadi u kuasa 2. Nampak tak? Ini kan eksponen kuasa 2x, betul tak? Ya. So jadi kalau kita punya du u kita adalah eksponen x, maka ini akan jadi u kuasa 2 lah. Dia akan jadi u kuasa 2. Boleh? So kamu tengok semula apa yang saya tulis kat situ. Jadi dekat sini kita akan dapati dia punya integration. Lepas kita permudahkan dia akan jadi du kat situ. Sini jadi 1 tolak u kuasa 2. Dan kamu lihat pada formula of integration, sebenarnya bentuk ini dia melibatkan sin inverse, sebabkan ada bentuk yang ni. Clear? So dekat sini ini adalah sin inverse u plus c, di mana akhirnya jawapan kita akan menjadi gantikan semula u dengan x variable tu. Okey, selesai yang itu, kita pergi kepada contoh. Banyak pula contoh untuk video ni. Okey, ini pula macam mana? Apakah u yang sesuai? Kita nak ambil x kuasa 2 ke ataupun nak ambil x tolak 1? Kita akan ambil x tolak 1 sebagai u kita lah. So jadi kita dapat apa kat sini? Kita dapat u x tolak 1 du dx. Kita akan dapati 1 lepas tu du sama dx lah ya. Du sama dengan dx. Boleh? Okey. Cuma dekat sini apa yang boleh kita replacekan sekarang? Okey, kamu tengok ya. Ini kita dah boleh jadikan dia du, betul tak? Ini jadi du. Clear? Yang sebelah dalam ini, dalam square root tu, ini pun dah jadi u, betul? Yang x kuasa 2 ni kita nak buat macam mana? Kita tak ada info ni sebab kita nak gantikan semua dengan u ni. Ini dah u, ini dah u. Ini x kuasa 2 ni kita kena kena buat macam ni. Kena sesuaikan. Kita kena dapatkan juga dalam sebutan u. Okey, look here. Dari sini kita dapat x sama dengan u plus 1. Kalau x squared, maka u plus 1 squared lah, betul tak? So dekat sini kita dapati ini adalah u kuasa 2 tambah 2u tambah 1. Boleh? So this part kita akan replacekan dengan u kuasa 2 tambah 2u tambah 1. Boleh? So kita dah ada whole bunch of semua variable ni dan kita dah boleh buat kerja dah. So dekat sini kita akan dapati dia akan menjadi integration of u kuasa 2 tambah 2u tambah 1 times u du. Boleh? So dekat sini saya akan darab masuk lah ya. Ini saya akan darab masuk satu-satu. Di mana saya akan dapati ni saya darab masuk dulu ya. Masuk dulu. Ini kita dapat u 2 tambah 1 per 2 dapat 5 per 2. Terusnya 2 u 3 per 2 tambah u du. Now baru kita integratekan semua sekali. Boleh? So dekat sini kita akan dapati 7 per 2 5 per 2 tambah 1 adalah 7 per 2. Jadi saya ringkaskan dapat macam ni ya.
C. Jadi kita gantikan semula U tu jadi X, jadi kita akan perolehi yang inilah 2/7. Kami gantilah ya ni X + 1. Okay guys, so itu adalah cara macam mana kita nak selesaikan soalan yang macam ini. Okay, now kita tengok contoh lain dekat sini. Macam mana kita nak buat yang ini? Okay, macam mana kita nak buat ini? So sebenarnya dalam trigo ni, dalam integration ini, kalau kita ada sebenarnya ini ada dua cara nak selesaikan sebenarnya ya. So kita ada satu subtopik sebenarnya di dalam sini yang melibatkan dia melibatkan trigo, tapi dia is a combination of macam hasil tambah, hasil darab dan sebagainya. Dia ada yang macam kuasa genap, kuasa ganjil, dia ada melibatkan macam tu. Ya, itu kita mungkin bincangkan kemudian. Tapi sekarang ni untuk purposely untuk how to tackle this one by under the subtopic substitution, kita kena fikirkan macam mana kita nak buat. So the idea is we are going to break into two parts. Ini kita akan break into two parts, right? So macam tu. So jadi apa yang kita buat adalah cos kuasa 3 ni kita akan buatkan dia cos kuasa 2 darab cos kuasa 1. Faham tak? Macam ni. Kita akan buat dia jadi macam ni ya. Cos kuasa 2 X darab cos X. Nampak? Lepas tu dx lah kat belakang ni ya. Dx. Nampak tak? Benda ni sama. Ini yang saya masukkan break into two parts. So macam tu. So now dekat sini we are going to apply the identity. Maksud dia cos kuasa 2 ni kita akan gunakan identity trigo, iaitu ini sama dengan 1 tolak sin squared. Nampak? So sekarang ni kita pecahkan dia. Ini akan jadi apa? 1 tolak sin squared X, dan kita ada cos X dx. Okey, kita belum lagi masuk substitution tau. Kita baru break into two parts baru. So now, mana substitution dia? Now kita start dekat sekarang. So, kita punya substitution adalah macam ni. U sama dengan sin X. So, jadi du over dx adalah cos X. Lepas tu, kita akan buat, sesuaikan dia. Nampak tak dekat sini? Cos dx kan? So, jadi kalau kita susun semula, cos X dx ini sama dengan du. Nampak tak? So, jadi this part gonna be du. Straight away macam tu. So, yang ini pula, yang sin yang this part akan jadi apa? Ini akan jadi u kuasa 2. Clear? So, jadi akhirnya kalau kita gunakan ini, kita akan dapati kita akan memperoleh 1 tolak u kuasa 2 du. Jadi lebih mudah, betul? So, perhatikan dekat sini. Operasi dia adalah tolak. Maksud dia, kita boleh buat integration 1/1. So, we are going to do this. Dapat u tambah, tolak. U kuasa 3/3 plus C. Ganti semula U kepada X. Kita akan dapati ini adalah sin X tolak sin kuasa 3X over 3 plus C. Okay guys.
So itu adalah jawapan akhir kita untuk contoh ini ya. Untuk contoh ini. Okay, do we have another example? Yes, ada satu lagi kat sini. Banyaknya soalan. Okay, tak apa. Dekat sini kita lihat apa dia kat sini. Dx over a squared plus x squared. Ini apa ni? How to prove it, is it? Kita nak dia nak buktikan ya. Evaluate ini, evaluate ini. So kejap. Kita tahu kan, yang kejap kalau dari formula ya. Kalau dari formula buat sikit kalau daripada from the formula, jawapan ni apa sebenarnya? Jawapannya kalau integration of this part, kita dapat 1/a, betul tak? Korang tengok 1/a tangent inverse macam ni, lepas tu x/a plus c tau. ok, ini dari ini. So jadi maknanya dia suruh kita prove, ni. So from the integration of this, macam mana dapat yang ini? So macam itulah ya. So ok, sekarang ni kita kena tengok ya. So yang ini kita kena ubah suai sikit dekat sini, this part, sebab bentuk ni tak cantik ni. So korang tengok ni ya. First thing, kita nak lihat yang ini, yang a kuasa 2 plus x kuasa 2 tu. So kita ada a kuasa 2 plus x kuasa 2. Kita boleh tulis dia sebagai macam ni tau. A kuasa 2, kejap, faktorkan dia. 1 tambah macam mana? Kalau dapat tu, dapat ini kan, x kuasa 2 a kuasa 2, betul tak? Dapat macam ni kan? Ataupun kita boleh tulis dia lebih elok sikit. Kita akan dapati a kuasa 2 1 tambah x per a kuasa 2. Nampak tak? Macam tu. Kita kena ubah dia dalam bentuk macam tu, baru dia jadi. Lepas tu kita juga tahu bahawa kalau kejap, adakah info ni berguna? Kalau kita ada integration of 1 plus x squared dx, ini definitely kita tahu ini adalah tangent inverse plus c. Tak apa, kita simpan dulu ini. Okay, now kita akan cuba bergerak dekat sini. Kita akan buat penggantian So jadi bila nak penggantian tu, nampak tak? Kita dah modify kan ini. Saya akan jadikan ini sebagai u kita, our u kat sini ya. Ini jadi u. So ini saya dah ubah ya. Ini yang bawah ni saya dah ubah, dia jadi macam ni. Kejap, dia jadi macam ni. Equation atas ni dx dah totally change dah ya. A kuasa 2 1 tambah here we go. Dah jadi macam tu sekarang. Jadi baru kita nak tengok penggantian dia dekat mana. So jadi kita akan let u sama dengan x per a seperti biasa, du dx dapat 1/a. Du sama dengan 1/a dx. Maka macam mana nak buat? A dx lah. Oh, ada dx tu. Dx sama dengan a du. So kalau nampak kat sini, ini automatically akan jadi a du. Clear? Boleh ni? Dan this part akan jadi u lah. Dia jadi u kuasa 2 lah ya. So dari sini kita dah boleh tulis bentuk yang merupakan hasil dia, iaitu a du
A kuasa 2 1 plus U squared. Macam ni. Boleh tak? So kita boleh permudahkan, nampak tak? Kita boleh cancelkan A dengan A squared kat bawah ni. Yang tinggal adalah 1/A sahaja kan. So 1/A, A tu adalah constant, letak kat dekat luar. Kita akan dapati ini adalah 1/A dan ini tinggal 1 tambah U kuasa 2 du. Ok guys, now kita akan gunakan ini. Nampak tak? Nampak tak ini? Ini adalah tangent tau. Sebab kat sini, nampak? Kat sini. So ini adalah tangent pula, tangent inverse. Jadi ini adalah 1/A tangent inverse U plus C. Therefore finally kita akan dapati 1/A tangent inverse U tu adalah X/A plus C. Is it correct? Kecil sikit Okey, betul. Nampak tak? Integration ini from the formula kita dapat ini. So soalan ni some sort of kita nak proof lah. Proof macam mana kita dapatkan hasil ini. So by using this. So first thing yang kita kena buat adalah kita kena change the pattern of the numerator. Denominator kat sini. Nampak So learn something from here, how to prove formula. Kebetulan ini adalah yang melibatkan tangent inverse. Boleh? So jadi kita lihat ada lagi tak untuk page yang seterusnya. Page ini ini adalah formula lah ya. Ini kamu boleh lihat lah ya. Ni please have a look here. Have a look ni. Dia lebih kurang sama lah dengan the list of formula dalam yang kita tengok pada awal-awal tadi. Right? So are we finished? Satu lagi. Okay, here we go. So ini macam mana evaluate. Ini bukan nak buktikan, dia nak minta evaluate. Kalau tengok dekat sini, kalau kita tengok trigo punya formula, kita buat macam ni lah ya. We know that kalau integration of du ini kita dapat sin inverse U per A plus C. Ini datang daripada the list of formula untuk integration. Nampak? So sekarang ni kalau kita lihat dekat sini, nampak tak? Dia dah hampir sama tau. Dah hampir sama. Mana yang tak sama? Pada dua ni, betul tak? Sebab constant ini, yang ini A kuasa 2. Ini 2 sahaja. Jadi kena tukar. We need to change the pattern. Saya buat kod kat sini. We need to change the pattern. Alright? So jadi pattern yang macam mana tu? Pattern yang macam mana? Pattern dia ubahkan jadi macam ni. Dua tu tak nak 2. Instead kita akan jadikan dia macam ni. Boleh? Sama je sebenarnya. Okey. Di mana dekat sini kita lihat U dia adalah X, lepas tu A dia adalah set 2. Macam tu. Boleh tak? So from here kita dah boleh straight away dapat jawapan, which is sin inverse plus C. Okay, settle. Okay So this is the way how we solve this kind of problem. Okay guys, so saya rasa saya sampai sini dulu.
teaching video ini. Kita akan sambung dalam teaching video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.